Video 2.1b adalah untuk topik kinematics of linear motion, yang mana kita akan teruskan dengan LO yang kedua, iaitu untuk belajar macam mana nak interpret physical meaning of graph. Graph ST iaitu displacement time, VT velocity time, dan AT acceleration time. So kita akan tengok dahulu apakah maksud di situ bagi physical meaning. So bagi graph ST, VT dengan AT, terdapat dua physical meaning yang boleh dikeluarkan. Okay, yang mana physical meaning yang pertama daripada graph adalah physical meaning bagi gradient. Okay, so ini adalah bagi kolom physical meaning from the graph. Okay, graph kita adalah ST, displacement time, VT, velocity time, dan AT, acceleration time. Okay, dan gradient, kuantiti dia adalah M. Okay, small m. Okay, jadi daripada konsep gradient, kita tahu gradient adalah perubahan y-axis bahagi dengan perubahan x-axis, di mana y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. So ini adalah konsep gradient, iaitu kecerunan. Okay, jadi daripada graf ST, kita perlu lihat apakah gradient daripada graf tersebut. Okay, jadi kalau kita nak tahu apakah kuantiti terbitan daripada gradient of ST, maka kita akan lihat pada unit dia. Okay, kalau tengok pada unit S, displacement adalah meter. Okay, dan T adalah second. Okay, jadi kalau kita tengok pada gradient adalah y per x, delta y per delta x. Okay, jadi kat sini kita nampak di mana unit bagi gradient bawah ST graph, okay, adalah m per s. Okay, so unit gradient bagi graf ST adalah paksi y is s dan paksi x is t. So bermaksud y per t. So yang mana rumus dia adalah S2 tolak S1 bahagi T2 tolak T1. So di mana S ni adalah paksi y axis dan T ni adalah paksi x axis. So kat sini kita nampak di mana unit gradient dia adalah meter per second. Okay, sebab ini adalah unit meter dan T adalah unit second. Okay, jadi unit gradient daripada graf ST adalah meter per second. So kuantiti yang mempunyai unit yang sama dengan meter per second adalah velocity. Okay, so ini adalah konsep yang pertama. Okay, velocity. Right, jadi kita boleh mencari nilai velocity daripada kecerunan of ST graph. Okay, itu adalah konsep gradient yang pertama untuk ST graph. Okay, now kita tengok pula pada graf VT. Okay, jadi V adalah unit dia meter per second, iaitu hal laju. Okay, dan T adalah unit dia second. So kalau kita lakarkan graf V melawan T, okay, so di mana kita akan cari gradient daripada graf VT, kita akan gunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, di mana Y adalah V. So V2 tolak V1 bahagi X adalah T. So T2 tolak T1. Okay, dan kalau dilihat pada unit V dan T masing-masing, so kita nampak V ni adalah meter per second. Okay, dan T ni adalah second. Jadi kalau kita tengok pada unit bagi gradient, didapati unit gradient kali ini adalah m per second square. So apakah kuantiti yang mempunyai unit m per second square? Okay, jawapannya adalah acceleration. Okay, jadi kat sini kita boleh simpulkan, kita boleh dapat nilai acceleration daripada kecerunan VT graph. Tetapi untuk kecerunan ST graph hanya boleh dapat velocity sahaja.
Okay, dan kalau tengok pada kuantiti yang ketiga AT, A ini unit dia adalah meter per second square. Okay, dan T ini adalah second. So, kalau kita cuba keluarkan gradient daripada graf A melawan T, so apa yang kita akan dapat? Unit bagi gradient di mana A2 tolak A1 bahagi T2 tolak T1. Okay, so paksi Y axis unit dia adalah meter per second square dan unit bagi X axis adalah second for time. So kalau kita bahagikan ms minus 2 dengan S, okay, kita akan dapat unit dia ms minus 3. Kenapa? Sebab S bawa ni atas jadi minus 1. So minus 2 tolak minus 1 adalah minus 3. So tanya diri masing-masing, apakah unit yang mempunyai nilai unit, apakah kuantiti yang mempunyai nilai unit dia meter per second cube? Okay, jawapannya tidak ada. Okay, tak ada kuantiti yang mempunyai unit ms minus 3. So dekat sini kita boleh katakan tiada kuantiti yang menggambarkan kecerunan from AT graph. So NIL ini adalah not available. Okay, so tak ada kuantiti yang daripada gradient AT graph. Okay, now physical meaning yang kedua. Okay, kita boleh keluarkan apa physical meaning graph STVT ataupun AT adalah daripada area under the graph. Okay, area under the graph. Okay, so di mana kuantiti area adalah A. A adalah area. Okay, jadi bergantung kepada shape of area masing-masing, maka kita akan tengok kalau shape dia adalah triangle, gunakanlah rumus area triangle. Kalau shape dia adalah rectangle, gunakanlah rumus rectangle, area rectangle. Okay, dan kalau shape dia adalah square under graph, maksudnya kita akan gunakan area bagi square. Okay, so kat sini kita nak tahu apakah kuantiti area bawah STVT dengan AT graph. Okay, so first kita start dengan ST graph. Okay, so kalau kita nak tahu kecerunan daripada ST, kita akan bahagikan S dengan T, iaitu Y axis dengan X axis. Tetapi untuk tahu area under graph, kita akan darabkan dua paksi tersebut. Okay, paksi Y dengan paksi X. So kita akan darabkan mereka. Okay, kenapa kita darabkan? Sebabkan kalau kita nak kirakan area, contoh tinggi darab lebar, tinggi tu adalah contoh yang saya lukiskan. Nanti saya akan padam. Ini adalah S, paksi Y. Ini adalah T, paksi X. So katakanlah kita dapat bentuk dia seperti ini. Okay. Ini adalah bentuk motion untuk ST graph for example. Okay, so kalau kita katakan area under the graph, okay, bermaksud area tu daripada line sampai hujung, kita akan sketch area from X axis. Okay, nampak di sini area ini adalah berbentuk triangle. Okay, so kalau kita nak kirakan triangle, rumus dia adalah 1/2 darab dengan tinggi. So ini adalah tinggi triangle. So di mana tinggi triangle ni adalah sebenarnya kuantiti bagi paksi Y axis. Okay, sebab apa? Sebab nilai T kat sini kita akan dapat satu nilai pada Y axis. Okay, dan rumus area adalah, area bagi triangle adalah 1/2 darab tinggi darab dengan lebar. Okay, lebar ataupun width. Okay, so di mana lebar tu adalah sebenarnya nilai pada paksi X axis. Okay, so nilai pada paksi X axis tu adalah T, masa. Okay, so kat sini kita nampak kenapa kita kena darabkan dua paksi S dengan T, sebab kita nak tahu area under the graph. Okay, so kalau perasan di sini, S ini adalah paksi Y axis, unit dia adalah meter. Okay, dan T ini adalah paksi X axis, unit dia adalah second. Okay, so itu adalah reason kenapa untuk cari area under graph, kita kena darabkan dua paksi tersebut untuk tahu kuantiti yang ada. Okay, so kalau daripada nilai S darab dengan T from area under the graph, okay, contoh dia adalah bentuk triangle seperti yang kita dah lukiskan tadi. Okay, so kita nampak di mana apakah unit yang mempunyai meter second. Okay, so unit area under graph ST, so unit yang tinggal adalah M darab dengan S. Okay,
unit dia adalah meter darab dengan second sebab kita darab S dengan T. So unit dia meter second. So apakah kuantiti yang mempunyai unit meter second? Okay, tiada kuantiti yang mempunyai unit meter second. Okay, so kita katakan dia not available. Bermaksud tiada area under graph displacement time. Okay, next, VT graph. Okay, cara yang sama. Cara dia adalah kita akan tengok apakah unit area bawah VT graph. Okay, cara untuk tahu unit area bawah VT graph, kita akan darabkan dua paksi tersebut. Okay, paksi y-axis adalah V, unit dia adalah meter per second. Okay, dan paksi x-axis adalah T, unit dia adalah second. So, bila darabkan meter per second dengan second, kita akan dapat unit yang tinggal adalah meter. Okay, so fikirkan apakah kuantiti yang mempunyai unit meter. Okay, so jawapannya adalah displacement. Okay, so displacement ataupun distance. Okay, so ini adalah area bawah VT graph. Okay, dan seterusnya yang terakhir, untuk graf AT, kita nak tahu apakah kuantiti di bawah area of acceleration time graph. So, cara dia kita kena tahu dahulu apa unit bagi area. Okay, so cara nak tahu unit bagi area, kita akan darabkan dua paksi tersebut. Paksi A dengan paksi T. So, paksi A adalah meter per second square. Okay, dan paksi masa adalah second. So, unit yang tinggal meter per second square darab dengan second adalah meter per second. Okay, jadi apakah kuantiti yang mempunyai unit meter per second? Okay, jawapan dia adalah velocity. So, daripada area under acceleration time graph, so kita boleh keluarkan velocity. Okay, so kat sini ini adalah maksud bagi physical meaning bagi graph. Okay, physical meaning. So, apa physical meaning tersebut? Physical yang pertama adalah gradient dia. Okay, dan yang kedua physical meaning dia adalah area. So, itu adalah physical meaning. Okay, so kita akan lebih detail going for different direction dan different kind of motion untuk kita faham lagi lanjut untuk LO yang kedua. Okay, so untuk LO yang kedua tadi, kita akan perincikan dengan beberapa motion. So, kita ada 7 motion. Motion maksudnya pergerakan. Pergerakan secara garis lurus. Okay, so kolom yang pertama, bawah LO yang kedua, untuk kita interpret gradient dengan area under the graph. So, kita akan pecahkan kepada 7 jenis motion. Okay, motion yang pertama adalah tidak bergerak, static. Okay, at rest. Okay, word dia at rest ataupun not moving ataupun static. Okay, so objek yang tidak bergerak. Okay, now kita akan keluarkan graph. Okay, graph untuk objek yang tidak bergerak. Okay, graph yang pertama ST, graph yang kedua velocity against time, dan graph yang ketiga acceleration against time. Okay, so now seperti biasa kita akan lukiskan paksi. So, paksi dia adalah paksi S, y-axis. Okay, dan T adalah masa, x-axis. Okay, sama juga untuk VT. Kita buat siap-siap. Ni V. Dan ini adalah T. Okay, dan yang ketiga adalah acceleration time. So, paksi Y is acceleration. Paksi x-axis adalah masa. Okay, so kita akan lukiskan graf ST bagi objek yang tidak bergerak. So, bila masa meningkat, pada 0 second, kemudian bertambah 1 second, tambah lagi 2 second, tambah 3 second, 4 second, 5 second, 6 second dan seterusnya, tiada pergerakan. Objek tidak bergerak. Bermaksud nilai S dia akan maintain kosong sahaja. Okay, so line dia adalah di paksi x-axis. Katakanlah sampai masa yang terakhir, iaitu di sini. Okay, bermaksud line dia adalah pada nilai 0.
Okay, so garis dia adalah pada nilai 0 sebabkan objek tersebut tidak bergerak. So bila time bertambah, objek tidak bergerak. Okay, now untuk kita keluarkan graf VT pula, kita kena lihat balik pada konsep physical meaning. Okay, di mana daripada kecerunan of ST graph kita boleh keluarkan velocity. Okay, so katakan pada masa 0 second sehingga 1 second di sini, contoh. So apakah velocity of the graph? Okay, so tengok pada graf ST, apakah nilai kecerunan bagi graf tersebut? Okay, so jawapannya adalah 0. Okay, kecerunan dia adalah 0. Okay, gradient dia adalah 0. So, disebabkan gradient dia 0, maka velocity dia adalah 0. Okay, sebabkan velocity tu dapat daripada gradient of ST graph. Okay, so kita tengok, refer balik pada konklusi tadi. Bawah ST graph, kita boleh tahu kecerunan, iaitu velocity adalah kecerunan bawah ST graph. So, dan kita tengok pada kecerunan ST graph, kecerunan dia 0, maka V dia adalah 0. Okay, so maksudnya bila masa bertambah, kecerunan dia adalah maintain nilai dia 0. Okay, bermaksud line tersebut juga adalah selari dengan paksi X axis. Okay, so jawapan dia sama. Bentuk line dia adalah sama ST dengan VT. Kenapa? Sebab kecerunan bagi graf ST adalah 0. Okay. So seterusnya untuk keluarkan graf AT pula, so kalau kita tengok pada konsep VT graph, refer ke atas, so kita boleh tahu di mana daripada graf VT kita boleh keluarkan acceleration dari gradient of the graph. So kita akan tengok apakah gradient of the graph VT. Okay. So tengok pada graf VT di mana kecerunan dia juga adalah 0. So bila mana kecerunan dia 0, kita tahu yang mana acceleration adalah daripada kecerunan VT graph. So A juga nilai dia 0. So bila masa bertambah, nilai acceleration adalah tetap nilai dia 0. Okay, so macam mana bentuk graf AT untuk objek yang tidak bergerak adalah sama seperti VT. Sebab apa? Sebab nilai A adalah 0. So kat sini nilai A dia 0. Kat sini nilai V dia 0. Okay, dan kat sini nilai S dia adalah 0. Right? Okay, so itu adalah motion yang pertama. So now kita teruskan dengan motion yang kedua. So bagi motion yang kedua, kita akan lihat dulu satu simulasi. Okay, so kita akan start dengan pergerakan ke arah kanan. Okay, dengan satu hal laju constant. Okay, so itu adalah motion yang kedua. Okay, so objek ni bergerak dengan constant speed. Okay, ke arah mana? Positive X direction. Positive X direction ni bermaksud pergerakan ke kanan. Ke kanan. Okay. So, kita akan lukiskan dulu paksi ST. Okay. VT. Okay, dan AT. Right, so kita akan tengok dahulu simulasi dia. Okay, so ada satu bicycle sedang bergerak ke kanan. So dia punya hal laju constant ni adalah 3 meter per second. Okay, so kita akan tengok macam mana bentuk graf apabila bicycle tersebut bergerak ke kanan selama 5 second. Okay, start sekarang. So tengok perubahan S, perubahan V dan juga perubahan A. Okay, didapati di sini daripada kecerunan of the ST graph, iaitu graf yang pertama di sini. Okay,
So daripada kecerunan of ST graph, kita nampak nilai kecerunan tersebut adalah bernilai positif. Okay, di mana bernilai positif tu adalah sebanyak 3 meter per second. Nah, ini adalah contoh dalam pengiraan pada masa 2.05 second time interval. Okay, bermaksud nilai kecerunan dia adalah sentiasa positif value, iaitu 3 meter per second. Dan kita tahu daripada graf ST, ini adalah kecerunan tu menggambarkan velocity of the object. So disebabkan nilai velocity tu adalah kecerunan iaitu sebanyak 3 meter per second, maka kita boleh keluarkan velocity tu sebanyak 3 meter per second. Okay. Kalau tengok pada graf VT pula, paksi y-axis nilai 3 tu adalah nilai velocity. Okay, dan disebabkan laju dia adalah seragam, okay, bermaksud satu garis lurus seragam, bermaksud pada masa mana-mana sekalipun nilai V itu sentiasa maintain 3. Okay, disebabkan itulah graf VT itu adalah bernilai positif 3. Okay, dan kita tahu juga daripada graf VT, kita boleh tentukan gradient of the graph. Okay, dan kalau perasan, gradient untuk graf yang selari dengan x-axis adalah kosong. So, nilai M dia adalah kosong. So, dan kita tahu di mana gradient kosong adalah menggambarkan pecutan bagi VT. Pecutan dapat daripada gradient of VT graph. So, disebabkan itulah nilai pecutan dia juga adalah kosong. So, disebabkan pecutan dia kosong, maka paksi Y against T, iaitu acceleration time graph, nilai A dia sentiasa kosong. Okay. Dan kalau lihat pada area under the VT graph, konsep area under the VT graph adalah berbentuk rectangle. Okay, di mana area under the VT graph adalah dia punya nilai displacement. Okay, dan kalau kita tengok kiraan dia, lebar dia adalah 4 second, darabkan dengan tinggi dia adalah almost 3. Dia tak 4 lah ni, dia 4 lebih-lebih sikit. So kita akan dapat nilai area dia adalah 12.3 meter. Okay, 12.3 meter ni adalah displacement of the object. Okay, so itu adalah motion yang kedua. Okay, so kita akan keluarkan lukisannya. Okay, so ini adalah untuk constant speed, positive x direction, dan V dia adalah positif V garis lurus, dan AT dia adalah kosong. Okay, so kita boleh keluarkan konsep. Okay, di mana gradient dia adalah constant. Okay, so perkara dia gradient dia adalah constant. M is constant. Okay, disebabkan itulah nilai V juga constant. Okay, so ni adalah nilai V yang constant. So daripada kecerunan of VT graph, kita dapat gradient dia juga adalah kosong, maka pecutan dia adalah kosong. Okay, dan physical meaning yang kedua adalah area under the graph. Okay, di mana area under the graph adalah bersamaan dengan the displacement. Okay, so A besar ni adalah area dan S ini adalah displacement. Okay, so kita boleh lakarkan sedikit area tersebut. Okay, ini adalah area dia. Okay, iaitu displacement. Okay, dan tiada apa-apa boleh dikeluarkan daripada graf AT yang mana nilai pecutan dia adalah kosong disebabkan kecerunan VT graph adalah kosong. Okay, so motion yang ketiga, kita teruskan dengan motion yang ke arah kanan. Okay, pergerakan dia juga ke kanan. Right. Sorry, kita akan buat yang ke kanan dahulu. Mana kanan? Okay, tetapi objek dia speeding up. Okay, kalau tadi dia bergerak ke kanan tetapi laju dia constant. But now, apa yang berlaku kalau dia ada acceleration, dia ada nilai pecutan. Dia maksudnya dia memecut. Okay, so kita akan startkan simulasi dia. So tengok pada graf yang wujud. So basikal ni memecut.
memecut. Laju dia bertambah. Pecutan dia bertambah. Okay. So, tengok pada graf yang pertama. Okay, graf ST. Okay, bila mana basikal tersebut memecut, bermaksud bila masa bertambah, nilai displacement dia akan bertambah. Okay, sebab dia sedang memecut. Dia tak akan seragam. Kalau seragam tu maksudnya laju dia constant. So, daripada physical meaning yang dah kita keluarkan, kita boleh tahu kuantiti velocity bawah graph, bawah gradient of the graph. Okay, jadi kalau tengok kat sini, nilai velocity adalah 2.94 pada titik 2.1 second. So, kalau kita boleh adjust, okay, kalau saya adjust pada titik 1.5, kita tengok tengok kat sini, saya adjust di 1.0. Okay, boleh lagi tak? Okay, boleh. Saya adjust kecerunan dia pada kosong dahulu. Sekejap ya. Okay, so kita letakkan pada kosong. Okay, so pada kosong, kecerunan dia kosong. So bila dia memecut, apa yang berlaku? Lihat pada nilai T dan lihat pada gradient. So gradient dia bertambah. So nampak pada line hijau ini adalah tangent kepada curve merah. So nampak kat sini kecerunan dia bertambah. Bermaksud line hijau ni semakin condong, semakin condong dan nilai kecerunan dia bertambah. Sekarang dah 2.8, bertambah lagi 2.94, kecerunan bertambah lagi 3.22, makin cerun 3.5, semakin cerun 3.78. Okay, bermaksud kat sini bagi objek yang speeding up, kecerunan dia bertambah, maka gradient juga adalah meningkat. Okay, dan disebabkan kecerunan dia semakin lama semakin meningkat, sebab itulah graf VT nilai dia akan bertambah. Okay, dia tidak akan seragam pada nilai 3 seperti yang sebelum ini. Dia akan bertambah nilai V dia. Sebab apa? Sebab nilai V mengikut kecerunan ST graph. Okay, so itu konsep kenapa VT adalah seperti ini dia punya bentuk. Okay, now tengok pada kecerunan VT graph pula. So tengok pada kecerunan VT graph, kita dapat lihat kecerunan dia adalah seragam. Pada 2.1 second, nilai kecerunan 1.4. So, saya adjust pada mana-mana second, 1.6 second ke, 1.5 second ke, pada mana-mana masa, nilai kecerunan dia tetap. Okay, tetap sebanyak 1.4. Okay, sama sahaja nilai dia. So, ini bermaksud nilai pecutan dia adalah seragam. Okay, nilai pecutan dia adalah 1.4 sebab daripada kecerunan VT graph kita boleh tahu nilai pecutan. So 1.4 ni adalah nilai pecutan. So sebab itulah pada graf AT paksi Y axis tu adalah 1.4 dan nilai dia seragam 1.4. Kenapa? Sebab kecerunan of VT graph akan memberi nilai pecutan. Okay, iaitu 1.4. Okay, dan last sekali adalah area. Okay, area under VT graph adalah berbentuk triangle. So, kalau kita kirakan area triangle 1/2 darab dengan lebar. Lebar ni adalah, saya kecilkan. Lebarnya adalah 4 second. Okay, dan tinggi dia adalah around 5 plus. Kita akan dapat nilai area dia adalah 11.2 meter. So, area under VT graph menggambarkan displacement. So, ini adalah motion yang ketiga. Okay, objek move dengan increasing speed. Maksudnya ada pecutan. Kemana arah dia? Ke positive X direction. Masih ke kanan. Okay, so kita boleh summarizekan graf ST, VT dan AT. Okay, so jawapannya apakah bentuk graf ST untuk objek yang memecut? Jawapannya S tu akan curving, yang mana kecerunan dia semakin bertambah. Okay, so itu bentuk dia.
Untuk VT disebabkan kecerunan dia semakin bertambah, maka velocity dia semakin meningkat. So dia akan meningkat seperti itu. Okay, dan untuk AT, nilai A itu bergantung kepada kecerunan from VT graph. Dan disebabkan kecerunan dia seragam pada satu nilai, maka nilai A itu adalah positive value. Okay, so itu adalah bentuk graf yang ketiga bagi motion yang ada pecutan ke positive x-axis. So kita keluarkan balik konsep yang dah dibincangkan. Okay, di mana kecerunan dia meningkat, increase. Okay, jadi dia punya nilai V akan bertambah. Okay, dan untuk graf VT, gradient dia is constant. Okay, maka nilai A juga adalah constant. Okay, dan untuk area under the graph, okay, area under the graph adalah the displacement. So kita boleh lakarkan sedikit, area dia berbentuk the triangle. So ni adalah area triangle. Okay. Dan untuk graf AT juga, sampingan di sini, dalam simulasi ni tak ditunjukkan rasanya area. Ya, tak ditunjuk. Sebenarnya, kita boleh cari nilai velocity juga daripada area under the graph. Okay. So, daripada area under the AT graph, kita boleh tahu nilai V, iaitu velocity. Okay, kita boleh lihat balik kalau tak ingat rumusan di sini. Okay, di mana velocity is area under the AT graph. Okay. So kalau kita cari area under the VT graph, iaitu berbentuk rectangle, kita akan dapatlah nilai velocity objek yang sedang memecut. Okay. So itu adalah motion yang ketiga. So next kita teruskan dengan motion yang seterusnya. Okay, motion seterusnya kali ni kita ubah arah. Direction kalau yang tadi adalah ke kanan, sekarang kita tukar direction dia ke kiri. Okay, direction yang pertama untuk objek yang seterusnya sebelum masuk ke negative direction, kita tengok pula objek yang masih bergerak ke kanan tetapi dia slowing down. Okay, bermaksud dia mengalami nyah pecutan. Okay, maksudnya nilai nyah pecutan ni adalah minus 1.4. So, tengok pada bicycle tadi. So, bicycle tadi bergerak laju. Okay, kemudian dia tekan brake. Semakin perlahan dan stop. Okay, sekali lagi. Basikal ni tengah memecut laju. Dia nampak traffic light ke, nampak halangan ke depan dan dia tekan brake dan dia stop. Okay, so itu adalah pergerakan basikal ke kanan dengan decreasing halaju. Halaju dia berkurang. So now, kita bincangkan pada graf yang pertama. Okay, graf ST. Okay, so graf ST untuk objek yang mengalami nyah pecutan, pada asalnya dia sedang bergerak dengan halaju yang tinggi. Kemudian dia menyah pecutan, tekan brake. So halaju dia makin kecil dah jadi kosong. So tengok pada nilai kecerunan. So kalau tengok pada nilai kecerunan dia, okay, saya start dengan nilai yang pertama. Okay, katakanlah pada 0 second. So, lihat pada nilai 0 second. Pecutan dia, velocity dia, kecerunan dia adalah 4.87. Okay, bila mana dia mengalami nyah pecutan and then dia tekan brake, tengok pada gradient. Gradient dia semakin lama semakin landai. Line hijau ini semakin landai. Okay, daripada cerun, dia makin landai. Tengok, semakin landai dan nilai kecerunan dia dah berkurang. Jadi 1.93, kurang lagi 1.79, kurang lagi 1.51, berkurang lagi 1.23. Okay, sampailah satu tahap di mana objek tersebut at rest, dia berhenti bergerak. So, tengok pada nilai kecerunan dia. Kecerunan dia dah hampir kosong. 0.11 mungkin dia belum betul-betul stop lagi lah. Tapi bila dia once stop, totally stop, nilai kecerunan dia akan kosong. Okay.
So, nampak kat sini di mana halaju dia berkurang. Halaju dia berkurang daripada nilai halaju yang paling tinggi kepada halaju yang paling rendah sebab dia mengalami nyah pecutan. Okay, jadi kecurunan tersebut adalah nilai kuantiti V sebenarnya. So, nilai V tu semakin lama bila masa bertambah V tu berkurang. Daripada nilai yang besar tadi 4.87 berkurang sampai 0.11. So, nilai V tu berkurang dengan seragam. So, dia adalah satu straight line yang mengalami minus gradient. Okay, ini adalah minus gradient untuk nilai velocity. Okay, so untuk tahu nilai pecutan pula, kita lihat pada kecerunan VT graph. So, kuantiti kecerunan bawah VT graph adalah pecutan. Okay, dan nampak kat sini kat mana-mana titik sekalipun, nilai kecerunan dia seragam iaitu 1.4. Kat sini 1.4. So, pecutan dia adalah constant. Nilai dia constant, tetapi constant bernilai negatif. Okay? Sebab ini adalah negatif gradient. Okay? Ini adalah negatif gradient. Bermaksud nilainya pecutan dia adalah minus 1.4. Sebab itulah graf AT berada di bawah paksi x-axis. Bernilai minus 1.4. Okay? So, itu adalah konsep kecerunan A daripada graf BT. Okay, next adalah area. Okay, area under the VT graph, okay, adalah triangle yang mana dia menggambarkan the displacement of the object. Okay. Right, so itu adalah objek yang motion yang keempat. So, objek yang move dengan decreasing speed iaitu nyah pecutan tetapi masih bergerak dengan positive x direction. Okay, positive x direction maksudnya basikal tu masih bergerak ke kanan. Sorry, ini right. Ini pembetulan, ini bukan left, ini right. Saya tak perasan. This is not the left, this is the right. X-axis is the right. Okay, so tengok sekejap atas. Okay, ni okay. Right, so boleh dilukiskan S T V T dan A T. Okay, so objek yang mengalami nyah pecutan bergerak ke kanan, kecerunan dia semakin landai. Okay. Dan disebabkan kecerunan dia semakin landai, maka nilai V dia berkurang. Okay, berkurang dengan seragam. So, dia satu negative gradient. So, ini adalah VT graph. Okay, dan disebabkan nilai kecerunan bagi VT graph tu adalah negative gradient, maka graf AT berada di negative value di bawah. Okay. So, konsep yang terlibat bagi physical meaning dia adalah yang pertama untuk graf ST. Okay, nilai kecerunan dia dah berkurang, maka nilai velocity pun kurang. So, sebab tu nilai graf VT tu semakin kecil nilai V dia. Okay, dan kalau lihat pada gradient, okay, gradient dia is also constant. Okay, tetapi dengan negative value, negative M is constant, maka pecutan juga adalah negative value tetapi tetap constant. So, sebab itulah nilai pecutan berada di bawah graf. Okay, dan konsep yang seterusnya is area. So, area is exactly like the previous one is the displacement under the graph. Okay, dan juga area under the AT graph boleh kita keluarkan kuantiti velocity. So, A is for area, area under the VT graph, area under the AT graph adalah the velocity. Alright, so teruskan dengan motion yang berikutnya.
Okay, motion yang berikutnya adalah ke negative direction. Okay, so kita start dengan constant speed. Okay, tetapi dia bergerak ke kiri. So lihat bicycle kita. So sekarang bicycle kita daripada kanan dia ke kiri, dia patah balik. Okay, dia bergerak ke kiri. So lihat pada graf ST/VT dengan AT. So untuk constant speed bermaksud basikal tersebut tidak mengalami pecutan. A dia kosong. Okay, dan halaju dia maintain pada 3 meter per second. Dan kenapa ada negatif? Sebab arah dia ke kiri. So velocity dia adalah negatif 3. Okay, so tengok pada sekali lagi. Okay, so ni constant speed ke kiri. Right, so kita tengok pada graf yang pertama, ST graph. Okay, graf ST didapati dia pada nilai 0 second, dia adalah di lokasi yang paling jauh, 12. Kemudian dia nak patah balik. Patah balik tu menunjukkan dia nak kembali ke tempat asal iaitu 0. So daripada 12 berkurang sampai 0. Tetapi disebabkan hal laju dia seragam, so in time interval perubahan time dengan perubahan S tu adalah constant. So sebab tu dia straight line. Okay, now untuk keluarkan graf VT, kita akan lihat daripada kecerunan of the ST graph. Okay, so nampak di sini kecerunan pada mana-mana masa 1.65 second ke, 1.55 ke, semua kecerunan dia maintain iaitu 3 meter per second. Tetapi bernilai negatif sebab this is negative gradient. So nilai V dia adalah negatif 3. Okay, kenapa negatif 3? Sebab kecerunan untuk ST graph adalah negative gradient. Okay, sebab itulah graf VT berada di bawah X axis bernilai negatif 3. So untuk kita lakarkan graf AT, acceleration time, kita akan tengok daripada gradient of VT graph. So gradient of VT graph adalah kosong. Okay, so kalau kita cari pada 1.65 second, apa-apa nilai masa sekalipun, nilai pecutan tidak akan bergantung kepada masa. So nilai gradient juga adalah maintain kosong. Okay, so nilai A adalah kosong. Sebab itulah pada graf AT, nilai A dia adalah kosong, selari dengan paksi X. Okay, dan terakhir adalah area under VT graph. So area under VT graph ni adalah menggambarkan the displacement. Okay, iaitu sebanyak negatif 12.3 meter. Okay, so hati-hati dekat sini. Displacement of VT graph adalah negatif 12.3 meter. Tetapi the distance of the object adalah positif 12.3. Ada sedikit berbeza antara displacement dengan distance. Kalau kita mencari displacement, kita akan ambil kira negatif 3. Okay, yang mana nilai V dekat sini adalah negatif 3. So kita akan darabkan negatif 3 dengan masa. Tetapi kalau kita nak cari area, nak cari distance bagi area, so distance tu adalah positive value. So awak akan abaikan negatif, okay, ambil nilai positif saja. So bagi distance adalah 12.3, tetapi displacement adalah minus 12.3 meter. Okay. So kita teruskan dengan motion yang kelima, objek yang bergerak dengan constant speed tetapi ke arah negatif X direction. Negatif tu maksudnya left direction. Okay, so graph ST, okay, graph VT, okay, dan graph AT. Okay, now bicycle tadi patah balik. Okay, daripada satu distance yang jauh, dia patah balik semula ke tempat asal. Tetapi hal laju dia maintain. So maksudnya dia straight line macam ni.
Okay, dan disebabkan hal laju dia maintain pada satu nilai tetapi dia punya gradient adalah negatif, maka nilai V dia adalah berada di negatif. Okay, negative value. Okay, dan untuk tahu nilai pecutan, so kita tengok pada kecerunan graf VT. So dia dapati kecerunan dia adalah kosong. So nilai A dia kosong pada mana-mana masa. Okay, so konsep physical meaning untuk graf yang pertama ST. So gradient dia is constant. Okay, tetapi constant pada negative value sebab this is negative gradient. Maka velocity dia juga adalah bernilai negatif, tapi tetap nilai yang tetap constant. Okay, now untuk gravity kita boleh keluarkan dia punya konsep kecerunan, dia adalah kosong, maka pecutan dia adalah kosong. Okay, dan konsep yang kedua adalah nilai area. Okay, so kat sini saya akan take note dan highlightkan yang penting. Area under the graph adalah berada di bawah x-axis. Okay, jadi hati-hati bila mana kita nak ambil negative value ataupun bila mana kita nak ambil positive value. So kita bagi satu nilai ni, negative V. Ni kosong. Okay, jadi bila kita mencari displacement, okay, iaitu area under the graph, so kita akan ambil negative value. Okay, so boleh negative value. Okay, tetapi kalau kita nak cari distance untuk area under the graph, so area under the graph, kalau kita gunakan konsep nak cari distance, so nilai V tu kena abaikan negatif dia. So sentiasa V yang bernilai positive value. Okay, so ini perlu di highlightkan. Ini penting. Okay, saya akan highlightkan color. So ini untuk this area under the graph, displacement kena ambil negatif. Kalau distance area under graph kena sentiasa positif. Okay. So pecutan tak ada apa-apa konsep di sini sebab area dia adalah kosong dan kecerunan tiada apa-apa kuantiti. Okay, next. Dua yang terakhir, sikit lagi. Kita teruskan dengan direction yang seterusnya, iaitu objek bergerak ke kiri tetapi dengan speeding up. Okay. So bicycle tadi dia bergerak ke kiri, okay, tetapi dia memecut. So tengok pada bicycle, dia memecut. Okay, dia kayu lagi laju, dia mengalami pecutan. Okay, tetapi disebabkan dia bergerak ke kiri, so nilai pecutan dia adalah negatif. Okay, negatif 1.4. Right, so untuk kita keluarkan konsep ST, jadi kita nampak di sini daripada jarak yang paling jauh, dia nak kembali ke tempat asal, iaitu daripada 12 kembali ke kosong, tetapi dia mengalami pecutan. Maksudnya dia kayuh semakin laju. Jadi kayuhan dia tu menggambarkan velocity. So velocity dia semakin bertambah. Jadi kalau tengok pada kecerunan of the graph, kita start dengan masa awal kosong, boleh tak kita drag sampai kosong? Boleh. Okay, daripada masa kosong, kecerunan dia kosong sebab dia belum bergerak. Kemudian dia memecut, dia kayuh makin laju. So pada 0.2 masa bertambah, kecerunan dia bertambah 0.28. Dia sebab dia memecut, dia kayuh lagi laju. Lepas tu semakin lama semakin laju dia kayuh, semakin laju. Tetapi direction dia semakin ke kiri. So disebabkan itu dia adalah negative direction. Negative value for slope. Okay. So the negative value for slope tu adalah menggambarkan velocity, di mana velocity adalah gradient of ST graph, di mana nilai dia adalah bernilai negatif. Dan kenapa berbentuk seperti ini? Sebab pada masa kosong, kecerunan dia adalah kosong ke atas ni. Sebab tu dia start dengan kosong. Tetapi semakin lama nilai V dia bertambah. Jadi 2.8 semakin tambah, 2.94 semakin besar, negatif 3.08, negatif 3.22. Maksudnya nilai negatif
gradient dia semakin bertambah. Sebab tu dia punya kecerunan dia ke bawah. Sebab nilai V dia semakin lama semakin negatif. Okey, sampailah daripada kosong dia memecut-mecut sampailah -6. Okey, so itu adalah graf VT. Okey, dan untuk tahu nilai pecutan, kita akan tengok daripada gradient of the graph. So kalau tengok pada gradient VT graph, yang mana gradient dia seragam. Pada mana-mana masa sekalipun, kecerunan dia sentiasa 1.4. Tetapi this is negative gradient. So dia adalah minus 1.4. So kecerunan VT graph adalah negative gradient. So disebabkan dia negative gradient, maka nilai pecutan adalah berada di bawah x-axis, iaitu negative gradient di sini. Okey, dan nilai dia seragam, pecutan dia seragam 1.4 je, sentiasa 1.4. So sebab itulah maintain satu line 1.4, negatif 1.4. Okey, yang terakhir adalah area. Okey, jadi area under the graph untuk graph velocity adalah negatif 12.3 meter untuk displacement. Tetapi untuk distance nilai dia adalah positif 12.3. Kalau displacement is a vector, ambil kira negatif. Sebab displacement boleh ada positif negatif. Tetapi kalau distance, abaikan negative value. So dia adalah positif 12.3. Okey, so kita keluarkan konsep tersebut. Okay, so motion yang ke-6. Okay, object move with increasing speed ke kiri minus x direction. Okay, so ini adalah direction ke kiri, negative x. So S T graph, next V T graph, okay, dan A T graph. Okay, so apa jawapan untuk graf masing-masing? Okay, so dia increasing speed. Okay, daripada nilai yang besar, dia akan increase speed. Okay, kecerunan dia semakin besar. Daripada kecerunan kosong, kalau laju dia bertambah, maksudnya kecerunan dia semakin bertambah. Okay, tetapi disebabkan dia negative x direction, dia kena kecerunan yang negatif. Okay, dan untuk VT graph, kecerunan dia adalah negative value daripada nilai kosong, so dia akan semakin negatif. Straight line ke bawah, berada di bawah x-axis. Okay, dan pecutan adalah daripada kecerunan VT graph, di mana kecerunan VT ni sentiasa kosong. Kecerunan dia adalah bernilai negative value. So dia berada di bawah. Okay, dia ada nilai kecerunan tetapi bernilai negative value. Okay, so kita boleh keluarkan konsep. Untuk increasing speed, kecerunan dia semakin lama semakin bertambah tetapi dengan negative gradient, maka velocity dia semakin bertambah tetapi bernilai negatif. Okay, dan untuk graf VT pula, kecerunan dia adalah seragam tetapi bernilai negatif, maka nilai pecutan dia adalah juga negatif tapi seragam constant value. Okay, dia constant pada satu negative value. Okay, dan konsep area under the graph sama juga. Area adalah untuk displacement. So kita wajib untuk ambil nilai negatif, tetapi untuk distance abaikan nilai negatif. Okay, so ni ambil kira negatif, ini kena abaikan. Okay, yang ni kita akan abai. Kita buat remark sikit macam ni. Abai. So ni abai. Kalau distance abai negatif. Sentiasa positif. Okay, so lagi mudah macam ni.
So kalau distance kita abai negatif, kita ambil nilai positif. So let's highlight them. Okay, dan di manakah area yang kita maksudkan untuk graf BT adalah area triangle di sini. Okay, dan untuk area bawah pecutan graf adalah bentuk rectangle. Okay, di mana kita boleh tahu di sini adalah velocity of the graph. Okay. The last but not least adalah motion di mana objek tu bergerak juga ke kiri, tetapi dengan decreasing in speed. Okay, jom kita lihat sama-sama macam mana simulasi dia. Okay, website ni awak boleh tengok dalam Carian Physics Classroom. Okay, nanti saya akan kongsi dalam channel Telegram untuk link bagi access simulasi ni. Okay, dan the last one is bicycle, objek yang bergerak ke kiri tetapi dia mengalami nyah pecutan, slowing down, dia mengalami nyah pecutan. Okay, so daripada laju dia tekan brake dan last kali stop. Okay, sekali lagi, bicycle tu tengah kayuh laju, dia tekan brake and then finally stop. Okay, so kita tengok pada graf yang pertama. Okay, graf ST, okay, daripada hal laju yang besar, so maksudnya kecerunan dia paling tinggi. Okay, so S dia paling besar dan dia patah balik ke tempat asal, so dia punya kecerunan semakin landai. Okay, bermaksud kalau nak compare kan kecerunan di pada 0 second, kecerunan dia supposedly paling besar nilai dia. Okay, iaitu almost berapa ni? 4.87. Okay, dan kenapa negatif? Sebabkan ni adalah negatif gradient. Okay, dan daripada 4.87 tadi, kecerunan dia semakin landai sebab dia tekan brake. Dia tekan brake dan dia stop. Okay, bermaksudnya hal laju dia semakin kecil. Okay, dan kecerunan dia supposedly semakin kecil. So, dan line hijau dia semakin landai. Okay, dan last kali supposedly adalah kosong lah. Kat sini tak mencapai kosong lagi. It's okay. Maksudnya dia belum fully stop. Okay, so maksudnya kat sini nilai gradient dia adalah negative gradient. Tetapi nilai negative gradient dia semakin menghampiri kosong daripada nilai yang besar. Sebab itulah nilai pada paksi VT, nilai V tu daripada nilai yang paling besar iaitu minus 4.87 tadi. Okay, bila dia tekan brake, V tu maksudnya kosong. So sebab itulah dia punya gradient seperti ini. Okay, dia punya line seperti ini. Okay. Right, jadi ini adalah positive gradient. So kalau kita keluarkan konsep pecutan daripada gradient of the VT graph, kita nampak di mana gradient of VT graph tu sentiasa bernilai positive gradient. Yang mana nilai gradient dia 1.4. Okay, ini adalah positive gradient. So line hijau ini adalah gradient yang mana nilai dia sentiasa positive value. So nilai 1.4 tu sebenarnya adalah nilai pecutan. Okay, 1.4 di sini dan nilai dia seragam. Okay. Dan yang terakhir adalah area under the graph. Okay, area under the graph itu adalah triangle. Okay, di mana area under the VT graph negatif 8.9 ini menggambarkan the displacement. Okay, dan the distance is the area under the graph juga. Nilai sama tetapi positive value iaitu positif 8.9 meter. Okay, so kita keluarkan konsep tersebut. Okay, yang terakhir. Okay, move with tadi increasing speed, ni decreasing speed. Move with decreasing speed. Okay, dia mengalami nyah pecutan tetapi bergerak ke kiri. Okay, left direction. So graph ST. Okay, graph
VT. Okay, dan graf AT. Okay, so macam mana jawapan dia untuk graf ST dahulu? Okay, speed dia decrease tapi arah dia ke kiri. Okay, maksudnya dia punya kecurunan sepatutnya macam ni. Okay, dan V dia dia bergerak ke kiri di bawah negatif X axis, tetapi V dia semakin kosong. Okay. Dan A adalah daripada kecurunan dia adalah positive value. Okay. Dan satu nilai, satu straight line seperti itu. Okay, dan kita keluarkan konsep yang terlibat. Okay, so di sini gradient dia berkurang tetapi dengan negative value. So maksudnya minus value dia semakin kecil. So ini adalah menunjukkan negative value dia semakin kecil, menghampiri kosong. Okay, dan daripada kecerunan, okay, so kecerunan dia adalah positif gradient. So ini adalah positif kecerunan. So nilai pecutan dia adalah juga positive value but it's constant. Okay, dan the same goes untuk area under the graph. Konsep dia untuk displacement. Dan area under the graph, konsep bagi distance. Yang mana kita akan abaikan the negative value adalah apabila kita mencari kuantiti skala iaitu distance. So ni kita abaikan negatif. Okay. Okay, dan area dia yang kita maksudkan adalah area of triangle shape. Okay, dan area untuk pecutan rectangle shape. Okay, lupa untuk saya ingatkan area untuk pecutan V tu boleh dikeluarkan kepada dua. Okay, dua kuantiti V. Sama ada velocity ataupun speed. Okay, so kita rumuskan saja untuk tiga-tiga ni. Okay, so kita ambil contoh yang ni sajalah 6 dengan 7. So kalau perasan untuk kedua-dua 6 dengan 7 ni, ini dua-dua ni adalah area under pecutan graph, pecutan time. So area ni bentuk rectangle. Okay, jadi AVV kat sini kita boleh bahagi kepada dua ya. Okay, so konsep dia sama macam distance and displacement. So area under pecutan graph, kalau dia adalah velocity, okay, ataupun dia minta speed. Okay, sama seperti konsep vektor dengan skala, yang mana yang kita akan abaikan negatif adalah bila kita mencari speed. Okay, bila kita cari speed tu adalah area under pecutan graph, so kita akan abaikan negatif. Okay, hanya velocity saja yang mana kita akan ambil the negative sign. Okay, sebab apa? Sebab speed ni adalah skala, kuantiti, so kita ambil magnitude dia saja, nilai dia saja. Tetapi velocity ni adalah satu vektor kuantiti, maka kita akan ambil kira negative direction. So dia boleh jadi negative value. So ini adalah untuk konsep area. Area untuk graf VT ataupun AT graph. Okay, so kita dah sampai ke LO yang kedua. Okay, di mana kita dah belajar sampai interpretations untuk physical meaning bagi graf ST-VT dengan AT. So sekarang kita mungkin boleh tunjukkan satu contoh soalan macam mana kita nak kirakan distance, displacement, velocity maupun acceleration daripada graf, sesuatu graf daripada soalan. Okay, so untuk tu saya akan gunakan satu contoh soalan. Okay, contoh soalan di sini. Okay, boleh tengok sama-sama contoh soalan satu ni. Okay, saya akan bagi idea how to do the question and how to determine each quantity asked in the question. Okay, jadi daripada learning outcome yang dah dikeluarkan tadi, dikata appropriate graph. So, graph yang ada di sini adalah V melawan T. Okay, so first thing first, kena check dahulu
unit bagi graf tersebut adakah dalam SI ataupun belum. Kalau dalam SI tiada masalah. Yang mana ni meter per second dan SI, second SI. Kadang-kadang ada soalan yang tidak menggunakan SI unit. Contoh T tu dia guna millisecond. Milli tu kena tukar eksponen negatif 3. So hati-hati dekat situ. Right, so ini adalah satu motion object bagi bergerak daripada rest dekat point A, okay, sampai dia stop dekat point E selama 20 second. So dia bergerak daripada A pergi ke B, pergi ke C, kemudian D dan kemudian E. Okay, jadi soalan dia untuk kita kirakan acceleration of motion AB, BC, CD dan DE dan seterusnya. Okay, jadi kalau kita nak fahamkan macam mana pergerakan objek ni, kita boleh interpret daripada graf VT. Okay, yang mana graf VT kita dah bincangkan tadi. Untuk graf yang straight line kat sini AB, bermaksud objek ini bergerak macam mana. Okay, cuba kita interpret sedikit macam mana motion dia. Okay, maksudnya saya nak awak fikirkan motion ada 7 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, di perkara bahagian kiri. Okay, ini sama ada objek move with decreasing speed, with negative x direction. Mana satu? Okay, mana satu yang motion yang ada. Okay, jadi untuk motion yang pertama, dia adalah positive V. Okay, iaitu bentuk dia seperti ini kan. Okay, bermaksud motion dia adalah objek tu sebenarnya bergerak dengan pecutan ke kanan. Okay, sebab ini adalah graf yang pertama tadi. Yang ni ya. Ini graf daripada A sampai B. Okay, ni graf A sampai B. Bermaksud objek tersebut bergerak dengan pecutan. Okay. Dengan pecutan, increasing speed. Okay. Dengan pecutan ke positive X direction, ke kanan. Okay, so kita boleh cakap dia bergerak dengan increasing speed. Increasing speed ke mana? Ke kanan, to the right. Okay, so kalau kita nak gambarkan dengan bicycle tadi, so ibarat macam orang tersebut pada lokasi 0 second, dia memecut. Dia memecut ke kanan. So dia mengalami pecutan, dia gerak ke kanan sampai titik B. Kemudian daripada B sampai ke C, so macam mana motion dia? Okay, so kalau tak ingat macam mana, kita kena tengok balik pada konsep di mana dia adalah sebenarnya dia decreasing speed. Okay, tetapi dia masih bergerak ke kanan. Okay, jawapan dia, tengok graf dia adalah BC tu bentuk dia seperti ni. Okay, bermaksud objek tu dia bergerak dengan nyah pecutan tetapi masih bergerak ke kanan. Okay, sebab ni bentuk graf dia. BC bentuk dia seperti ni. Okay, bermaksud sebenarnya sepanjang B ke C, dia masih bergerak ke kanan tetapi hal laju dia dah berkurang. Okay, dia decreasing speed. Okay, tetapi masih bergerak ke kanan. Okay, jadi maksudnya sekarang dia dekat titik B. Kemudian dia masih bergerak ke kanan sampai titik C. Tetapi dia punya pecutan dia berkurang. Okay, so A dia ke arah kiri. Okay, so itu adalah lokasi dia dekat C. Nah, dia sekarang dekat sini. So apa pula motion dia dekat C? So now tengok pada titik C, daripada C sampai ke D, okay, bentuk graf dia adalah berada di bawah x-axis. Okay, berada di bawah x-axis. Okay, dan nilai pecutan dia bertambah. Okay, so di manakah bentuk graf tersebut? Okay, kalau tak pasti, adakah nombor 7? Tak. Okay, jawapannya adalah nombor 6. Okay, kalau tak pasti, tengok pula yang nombor 5. Adakah motion dia seperti ni graf dia? Tidak. Tengok pula kat sini. Ini semua adalah positive gradient. Ini pun boleh jadi juga. Okay, tetapi ini nilai dia adalah positive V. Okay, tetapi dalam B sampai C, nilai V dia adalah negatif. So, kita tak boleh ambil motion yang keempat. Sebab motion 2, 3, 4, okay, kalau tengok pada graf, 2, 3, 4, semua nilai V tu adalah bernilai positif. Okay, tetapi dalam soalan tadi,
nilai V dia adalah bernilai negatif. Kita tengok daripada C sampai D, nilai V dia semua adalah bernilai negatif. Daripada 0 sampai negatif 12. Bermaksud dia kena tukar arah. Okay? Bermaksud dia tidak lagi bergerak ke kanan, sekarang dia bergerak ke kiri. Okay, so kita tahu dia bergerak ke kiri. So adakah hal laju dia bertambah ataupun berkurang? Okay, so kalau tak pasti kita tengok sekali lagi. Kalau hal laju dia bertambah, nilai V tu akan menghampiri kosong. Nilai V tu akan semakin besar. Okay, daripada kosong bertambah satu nilai yang lain. Ini adalah increasing speed. Kalau dia decreasing speed daripada satu nilai V yang besar kepada nilai kosong. Okay, so kalau tengok pada bacaan C sampai D, nilai V dia daripada kosong sampai satu nilai D iaitu negatif 12. So maksudnya hal laju dia bertambah. Okay, so jawapan dia, objek tersebut dia increasing balik speed dia tetapi tukar arah ke kiri. Okay, so maksudnya daripada C dia patah balik ke lokasi D. Okay, tetapi hal laju dia bertambah. Dia mengalami pecutan. Dia lari. Okay, kalau macam ni dia ibarat dia berlari kemudian dia slow down and then dia patah balik dia berlari semula. Okay, dan the last path adalah DE. Okay, so daripada D sampai ke E, nampak di sini hal laju dia seragam. Okay, hal laju dia seragam, di mana nilai dia negatif 12. Okay, tetapi dia masih berada pada negative value. So maksudnya kita tak boleh ambil 6 dengan 7. Motion dengan 7, 6 dengan 7 ni mempunyai nilai pecutan. Tetapi line DE tu adalah bernilai pecutan kosong. So kita akan ambil motion yang ke-5. Okay, bermaksud dia bergerak dengan constant speed ke kiri. So maksudnya daripada D sampai E, dia bergerak dengan constant speed ke kiri. Okay, so maksudnya daripada D dia patah balik pergi ke E dengan hal laju yang constant. So pecutan dia kosong. Okay, so itu maksud motion untuk soalan 1. Okay, jadi kalau tengok pada kuantiti yang diminta, kuantiti pertama adalah nilai pecutan pada AB. So nilai pecutan ni dia tidak minta pada certain time. Okay, ada ke dia kata pada time apa-apa? Tidak. Ada cuma cakap pada interval A sampai B. Okay, jadi acceleration di sini sebenarnya merujuk kepada average acceleration. Okay, jika tidak diminta apa-apa spesifik masa untuk nilai kuantiti itu, bermaksud itu merujuk kepada average acceleration. Okay, jadi untuk soalan A ni, kita boleh cari average acceleration secara berasingan. Okay, maksudnya start dengan AB dulu. Okay, cari gunakan rumus average, iaitu average is perubahan masa, perubahan velocity per time. So maksudnya V final tolak V initial bahagi T final tolak T initial. Okay, dan disebabkan kita sedang mencari from A to B, kita asingkan satu persatu. Okay, maksudnya F ni adalah pada final dia dekat B. Okay, so kalau tak nampak kita boleh lakarkan ni initial, ini final. Okay, so untuk membantu awak membuat soalan melibatkan calculation gradient, kita boleh keluarkan coordinates. Okay, so coordinates dekat A adalah coordinates dia apa? 0, 0. Okay, coordinates dekat B, coordinates dia apa? 5, 12. Koordinat C adalah 10, 0. Koordinat D 15 minus 12 dan koordinat E 20 minus 12. Okey, lagi mudah untuk kita buat gantian. Okey, so kita masukkan VF, VI, TF and TI. Okey, so masukkan saja nilai dia. Saya akan tunjukkan satu saja AB. So VF tu adalah V dekat B iaitu 12. Okey, ni VB. Okey, dan VI tu adalah 0. Okey, dan bahagi dengan TF iaitu 5. Okey, dan TI adalah 0. Okey, so itu adalah nilai average acceleration bagi motion AB. Okey, dan seterusnya BC, CD dan DE pun boleh cari cara yang sama.
Okey, itu adalah soalan A. Okey, next. Soalan B adalah acceleration pada 10 second. So, bila dia minta certain time iaitu 10 second, sebenarnya soalan B ni minta adalah instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration, kita gunakan konsep instantaneous acceleration. Okey, di mana konsep instantaneous acceleration iaitu A adalah dv by dt. Okay, so di mana kita boleh differentiatekan satu persamaan velocity. Tetapi dalam soalan ini tidak diberikan persamaan velocity. Tetapi kita boleh cari dv per dt ni sebenarnya adalah daripada the gradient of the graph. So dv per dt ni sebenarnya adalah daripada the gradient of the graph. Okay, pada 10 second. Gradient at 10 second. Okay, so kalau tengok pada 10 second iaitu DC, kita boleh cari gradient dekat titik C ni. Okay, jadi kita boleh ambil beberapa koordinat. Contoh saya nak ambil gradient yang mana. Maksudnya gradient pada titik C ni adalah sama kan antara B, C, C dengan D. So kita boleh pilih mana-mana gradient. So katakanlah saya ambil gradient B sampai D. Okay, so ini adalah gradient yang kita akan cari. So kita akan gunakan titik B sampai D untuk tahu gradient pada C. Okay, so untuk cari instantaneous acceleration tersebut, kita akan gunakan comparison titik B dengan D. So maksudnya V final tolak V initial bahagi T final tolak T initial. So ini adalah antara B dengan D. Jawapan dia akan sama jikalau kita cari antara BC ataupun CD. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab line BCD itu adalah satu line yang sama kecerunan. So saya pilih BD. Okay, maksudnya final dia dekat D, initial dia dekat B. So dekat D, V final dia adalah minus 12. Okay, dan initial dia adalah 12. So negatif 12 tolak 12. Okay, dan masa dekat D adalah 15 dan masa dekat B initial adalah 5. So 15 tolak 5. Okay, so itu kita akan dapat satu nilai instantaneous acceleration. Okay, next soalan C, total distance travel by the object. So untuk tahu konsep total distance, kita akan gunakan konsep area under the VT graph. Sebab dalam soalan ni dibagi adalah area. Okay, so kita boleh gunakan konsep area under the VT graph. So area under the VT graph adalah the distance. Okay, dan hati-hati sebab bila kita mencari distance, kita dah buat remark di mana untuk skala kuantiti kita akan abaikan the negative sign. Okay, jadi kita tengok area mana yang kita akan cari. Okay, area yang kita akan cari, kita lakarkan dia. Okay, area daripada A sampai ke E, okay, iaitu AB, ini adalah area dia, segitiga, triangle. Okay, cari apa area triangle AB. Kemudian, triangle yang kedua adalah triangle BC. Okay, cari apa area triangle BC. Okay, dan area yang seterusnya adalah triangle CD. Okay, daripada line CD sampai paksi x-axis, itu adalah area dia. So, area ini adalah the distance. Sebab dia minta total distance. So, kita akan tambahkan ketiga-tiga area tu. Okay, dan area yang terakhir adalah daripada line DE ni sampai paksi x-axis. Okay, so ini adalah area yang keempat. Okay, so saya boleh labelkan. Okay, ini adalah area 1, ini adalah area 2, ini adalah area 3 dan ini adalah area 4. Okay, dan kalau untuk area 3 dengan 4, dia kan berada di bawah x-axis, yang mana minus 12 tu untuk cari total distance, sila abaikan negatif 12. Bermaksud contoh nak cari area 3, segitiga 3 ni, segitiga CD, 1/2 darab dengan lebar. Lebar dia 15 tolak 10 adalah 5. Okay, dan tinggi dia adalah 0 tolak dengan 12 ataupun 12 tolak 0 is 12. So tinggi dia 12. Jangan ambil negative value. So maksudnya 1/2 darab 5 darab 12. So itu adalah area distance di bawah graf. Okay, sama juga untuk area 4. Abaikan the negative sign. Tetapi untuk soalan D iaitu total displacement,
Okay, bagi displacement, okay, konsep area dia sama juga, area bawah the VT graph, tetapi untuk displacement wajib ambil negative value untuk V. Okay, jadi kat sini kita akan dapat nilai displacement lebih kecil lah daripada nilai distance sebab kita ambil negative value di bawah graph. Okay, so itu adalah beza soalan C dengan D. Okay, dan soalan terakhir adalah average velocity. Okay, jadi untuk cari average velocity untuk journey A sampai E, kuantiti diminta adalah average velocity. Jadi kita boleh gunakan konsep average velocity. Okay, di mana konsep average velocity adalah perubahan displacement per time, iaitu delta S bahagi delta T. Okay. So final adalah dekat E sebab soalan minta A sampai E. Okay, dan initial adalah dekat A. Okay, ini adalah antara A sampai E. Okay, jadi kita akan gantikan sahaja nilai SF iaitu final displacement dekat E, iaitu nilai SE. Okay, nilai SE ini adalah final displacement. So final displacement adalah sebenarnya jawapan pada jawapan D, iaitu total displacement yang kita dah kira, iaitu minus 30. So SF ni adalah S dekat titik E, iaitu jawapan dia minus 30 untuk jawapan D. Okay, dan S initial adalah initial displacement dekat titik A, SA iaitu kosong. Okay, dan T final adalah final time dekat titik E iaitu 20. Ambil saja nilai kat sini. Ni 20. Okay, dan T initial adalah dekat titik A iaitu kosong. So sebenarnya gantian dia adalah minus 30 tolak kosong bahagi T final dekat E adalah 20 dan initial dia adalah kosong. Okay, so itu adalah cara untuk kita kirakan average velocity. Okay.